Okey tuan-tuan, insyaAllah kita sambung terus forum kita pada malam ni dengan dua orang ahli panel. Terus ambil kuasa terus ahli panel tadi kan. Tapi insyaAllah saya cuba berkongsi sedikit pengetahuan tentang Isra dan Miraj. Mungkin dari sudut skop yang lain, mungkin dari sudut bahasa yang kita boleh bincangkan pada malam ni insyaAllah. Dan kalau kita rujuk pada apa yang telah dibicarakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zul berkenaan dengan ayat yang pertama surah Al-Isra. Kalau Ustaz Zul tadi dia kupas dari sudut bagaimana perjalanan Nabi SAW, perjalanan seorang hamba yang telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mulakan dengan kalimah subhana. Cuma pada malam ni saya nak mengupas sedikit apa yang telah diperkatakan oleh Al-Fadhil Ustaz Zul tentang perkataan subhana. Sebab itu saya mencelah tadi, kita banyak kali sebut perkataan subhanallah, 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 tetapi kita tidak melalukan dalam minda kita tentang apa itu sebenarnya kalimah subhanallah. Dan hikmah yang terbesar kenapa Allah gunakan perkataan subhanallah, sebagaimana Ustaz Zul sebut tadi, ialah Allah membersihkan dirinya. Sebab selepas ini orang-orang kafir yang tidak percaya tentang Isra' Mi'raj akan mengotorkan diri Nabi SAW, diri Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah dengan kata Allah berbohong, Allah ini tidak mampu untuk menjalankan hamba-Nya. Sebab itu bila sebut perkataan subhana, sebenarnya Allah telah membersihkan diri Allah daripada sifat yang mungkin didakwa oleh orang-orang kafir bahawa Allah tidak mampu. Jadi dalam kata yang lain adalah subhana bermaksud Allah bersihkan diri daripada sifat lemah satu. Yang kedua, Allah mulakan dengan kalimah subhana, Allah bersihkan diri Allah daripada sifat yang buruk. Maksudnya berbohong ataupun Allah ini mengelirukan manusia dan sebagainya, ataupun Allah ini berpura-pura. Dan yang ketiga, kalau kita rujuk perkataan subhanallah, Allah membersihkan dirinya daripada sifat makhluk yang lemah, yang tidak mampu untuk berjalan, tetapi Allah ini jauh daripada sifat-sifat yang mungkin akan dibangkitkan oleh orang-orang kafir. Sebab itu kalau kita rujuk perkataan Asra, Ustaz Zul tadi sebut tentang Asra. Asra ini, kalau siapa yang ikut kelas bahasa Arab setiap hari Sabtu, Asra ini dia wazannya af'ala, yang bawa maksud mendengankan. Ataupun Asra ini bermaksud kita buat sesuatu atas sesuatu. Kalau kita kata keluar, mengeluarkan sesuatu. Kalau kata saya keluar, itu kharaja. Tapi kalau akhraja bermaksud saya mengeluarkan sesuatu. Jadi bila Allah kata subhanalladzi asra, bermaksud Allah telah menjalankan. Bukan Nabi berjalan, tetapi Allah yang menjalankan Nabi. Apa pelik kalau Allah menjalankan Nabi? Macam contohnya perbualan seekor semut lah dengan semut yang lain. Dia kata, aku bawa balik London malam tadi, dia kata engkau nak keluar daripada rumah ni ke ruang depan pun 3 hari, engkau kata engkau bawa balik London, kan? Dia kata tak, aku masuk dalam beg tuan aku. Tuan kita yang bawa balik London malam tadi kan, aku masa dia nak tolak aku masuk dalam beg. Lepas tu seminggu aku kat London, ni baru balik, kan? Aku tak keluar-keluar daripada beg tuan aku, sekarang ni bawa balik London. Jadi semua kata, kalau gitu tak pelik lah, sebab kau ikut tuan kita pergi London, kan? Ikut tuan kita pergi London. Kalau kau sendiri yang nak berjalan ke London, suatu benda yang mustahil. Begitulah Allah sebenarnya. Bila Allah gunakan perkataan asra, bermaksud Allah yang menjalankan Nabi SAW. Itu satu. Yang kedua, kenderaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW ialah buraq. Buraq ini berasal daripada kalimah al-barqu, alif lam baraqaf. Barqu ini bermaksud kilat. Kilat ini adalah cahaya. Kalau saya salah, saya betul-betulkan. Satu saat, satu second kilat ini, cahaya ini, kelajuannya boleh pergi sampai 300,000 batu, 300,000 miles, kan? Kilometer, 300,000 kilometer. 300,000 kilometer. Perjalanan kalau ikut daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mengambil jarak perjalanan kilometer, lebih tepat adalah 1,326 kilometer. Kita bundarkan kepada 1,500 kilometer. Nak dibandingkan dengan 300,000 kilometer per saat dengan 1,500 kilometer, Nabi berjalan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 0.001
saat. Bermaksud kita pejam mata belum sempat buka lagi, Nabi dah sampai ke Masjidil Aqsa. Sebab Allah yang menjalankan, sebab burak kenderaan Nabi SAW. Sebab burak kenderaan Nabi SAW. Dan juga Ustaz Zul tadi sebut tentang lailan, malam. Kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, alaikum, saya rujuk. Qala Rasulullah SAW, alaikum bid-dulja fa innal arda tatwa bil-lail. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis sahih daripada Sunan Abi Daud. Hendaklah kamu berjalan pada waktu malam. Al-dulja ni adalah perjalanan pada waktu malam. Fa innal arda, sesungguhnya bumi ini dilipat pada waktu malam. Dilipat pada waktu malam. Para ulama dia mensyarahkan hadis ni bermaksud perjalanan pada waktu malam ini dirasa lebih singkat. Dirasa lebih singkat. Takut pula tuan-tuan kalau macam kita balik ke Johor contohnya 300 km, tiba-tiba kita balik malam jadi 150 km, teruk kita nanti raya ni. Teruk kita raya, tak ada orang balik siang, semua balik malam sebab dapat singkat 150 km berbanding kalau jalan siang 300, malam 150 km. Sebenarnya ulama mentafsirkan tentang kenapa berjalan waktu malam Allah lipat, Allah berikan kemudahan kepada kita. Satu, yang pertama. Yang kedua ialah ini rahsia Allah. Kadang-kadang ya kita tengok kilometer kita sama 300 km. Lepas tu masa yang kita ambil pun sama 3 jam juga. Tetapi penat kita ataupun perasaan kita seolah-olah kita ni cepat laju. Cepat laju. Kita tak rasa penat macam kita berjalan pada waktu siang. Kita rasa sampai kat kampung tu aduh letihnya, sakit pinggang dan sebagainya. Tengok jam, ya 3 jam. Tengok kilometer, tak kurang 300 km. Tapi yang dimaksudkan oleh Nabi SAW ialah tatwa, bila maksudnya bumi dilipat, kita akan merasakan perjalanan itu sendiri. Jadi saya nak berbalik kepada Encik Syarif, maka dari sudut ilmu falak, maka dari sudut sains, insyaAllah. Apa kata sains pula berkenaan dengan perjalanan malam Nabi SAW, ataupun ada bukti-bukti sains yang boleh kita kongsi bersama pada jemaah An-Nur ini supaya kita dapat fahami peristiwa Isra dan Mi'raj ini selain daripada dalil ataupun firman Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat pertama yang dibacakan oleh Ustaz Zul tadi. Dari sudut sains juga menyokong ataupun membenarkan apa yang telah diperkatakan oleh Allah. Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, yang dihormati Ustaz Rushdi sebagai moderator, tuan-tuan imam, para jemaah, tuan-tuan pemuda sekalian. Alhamdulillah, tiba-tiba berat sebelah belah sini pula. Tak ada orang sebelah sana. Tak balance. Okay, tak apalah. Masya Allah. Soalan tu sebenarnya jawapan paling senang, memang tak ada. Memang tak ada. Memang tak ada. Pasal kalau kita perhatikan perasaan cepat atau lambat ni merupakan satu perasaan kita. Dia bukan merupakan satu kuantiti. Kalau sains merupakan satu kuantiti, dia kena ada satu value. 3 jam, 4 jam. Tapi perasaan tu akan berbeza-beza bergantung pada diri kita. Sebagai contoh, kebetulan pula hari ni, pagi tadi saya ada seminar falak di Universiti Malaysia Pahang, di Pekan Pahang. Saya tolak pukul 5 pagi tadi sebelum subuh. Jadi sampai ke sana kena sampai lebih kurang pukul 8.30 kena sampai ke sana kan. Jadi perjalanan tu sebelum subuh tu, bila sampai Bentong tu azan subuh. Jadi berhenti sekejap. Lepas tu bila dah sampai matahari dah naik tu, kita dah sampai Temelloh, dah nak sampai ke Gambang lah. Jadi rasa macam cepat. Bila nak balik tadi, ya Allah rasanya lambat. Tolaknya pukul 2, nak kejarnya forumnya 8.30 kan. Kita kena bajet janganlah sampai pukul 5. Pasal keluar daripada tol Gombak tu nak mengalir ke rumah saya Seri Damansara tu, MR tu, faham-faham sajalah dia punya jam macam mana kan. Perjalanan dia sama juga kilometernya, tapi tak sampai-sampai. Bila nak sampainya? Bila nak sampai dengan rasa penatnya, dengan rasa letihnya kan. Lepas tu dengan kata jamnya. Jadi sampai rumah pukul 6 tadi. Pukul 6 tadi mandi kejap, 6 suku tolak. Nak sampai sini jam lagi.
NKVE jam lagi kan, lebih cabaran ni kan. Jadi sampai sini tengah azan tadi, Masya Allah. Jadi itu merupakan satu perjalanan. Dan perjalanan tu walaupun daripada segi kilometernya mungkin sama, tapi daripada segi perasaannya berbeza. Dan itulah kalau kita perhatikan peristiwa Isra dan Mi'raj ni berlaku pada waktu malam. Kadang-kadang ada orang bertanya, pernah tak kita bertanya, kenapa selain daripada waktu malam tu kita rasa pendek, kan? Kenapa berlaku waktu malam selain daripada apa tu alasannya tadi tu, kan? Cuba perhatikan, perjalanan malam melibatkan bila kita berjalan pada waktu malam, apa yang kita perhatikan sekeliling kita. Kalau kita balik kampung, kan? Kalau kita balik kampung, kita naik kereta, dalam perjalanan, sepanjang perjalanan tu, kita tak nampak apa-apa kat depan kita. Yang nampak jalan raya, kiri kanan tu gelap, hutan ke apa benda ke. Tapi kalau kita pandang atas, kalau kita keluar jenguk tingkap kereta tu, bukan kita yang tengah drive lah, yang tengah drive tu pandang depan, okay? Yang orang yang duduk belakang tu kan, keluar, tengok ke atas tu, kita akan dapati di atas kita tu terbentang luas begitu banyak benda-benda lain, makhluk-makhluk lain. Makhluk tu maksud saya bintang lah, bukan benda-benda lain tu. Okay? Bintang-bintang yang bertaburan pada waktu malam tu merupakan satu manifestasi, satu bukti kekuasaan Allah SWT. Dan ia hanya boleh lihat pada waktu malam. Perjalanan, cuba kita perhatikan, cuba kita fikirkan. Siang, kita sibuk buat kerja kita. Kita kita pergi kerja, pergi sekolah kan, dengan berurusan kita, duduk sibuk-sibuk tengah hari, lepas tu balik petang, dah maghrib, baru sampai rumah, baru kita dapat berehat. Waktu malam tu kita dapat berehat. Dan ketika pada waktu malam itulah baru kita akan mula dalam keadaan tenang, kita akan mula bertanya soalan-soalan yang siang tadi tak sempat nak fikir. Yang siang tadi tu kita duduk fikir, sibuk dengan kerja kita. Tapi kalau waktu malam, cuba tuan-tuan fikirkan. Kejap lagi kan, bila habis nanti kan, kita duduk kat tepi masjid ni, saya minum kopi ke apa ke, kita pandang ke langit. Kita akan mula bertanya soalan, bintang tu cantik lah. Ada tak makhluk kat situ? Agak-agak kalau kita terbang kat sana, boleh ke tak? Kan? Kita mula bertanya soalan-soalan yang berkisarkan dalam satu skop ataupun dimensi yang lebih luas, iaitu angkasa lepas. Jadi saya punya soalan yang pertama sekali, yang awal tadi tu, Ya. kat luar tu ada alien tak? Mana tahu saya dah teropong tiba-tiba alien lalu ke. Sebab ada orang tanya saya, Ustaz, dia kata, alien ni apa? Dia jin ke apa ke kan? Wujud ke tak wujud ke? Wallahualam. Okey, setakat saya memerhati langit dah lebih kurang 30 tahun. Alhamdulillah tak pernah nampak alien. Tak pernah nampak pelik-pelik. Yang selalunya yang mengatakan dia tu pernah nampak alien, bagi saya, kalau katakan dia tengok kat langit dia nampak benda yang pelik-pelik terbang-terbang kan, adalah orang yang jarang tengok langit, yang kadang-kadang dia tengok langit. Dia tak pernah tengok langit, dia tak kenal benda tu kat langit. Sekali-sekali dia jenguk kat luar, dia nampak ada benda terbang. Benda tu laju terbang berpusing kan. Dia kata, itu benda tu alien ke? Itu dia punya perasaan pertama. Yang UFO tu, UFO tu unidentified flying object, benda yang kita tak kenal. Kalau betul. kita kenal dia tu alien, kita tak panggil UFO. Betul. Kita panggil IFO, identified flying object. Kita tahu dia tu alien. Tapi maksudnya bila orang yang jarang tengok langit, perhatikan langit, dia akan mula buat assumption yang banyak. tapi orang Melayu pula kita, dia nampak benda terbang tu, dia kata 77. Orang hantar penyakit. Tapi saya masalah saya duduk kat bandar. Kan yang Mungkin orang barat yang nampak terbang tu 77 tu. Orang nampak. Yang orang Melayu hantar santau. Kita apa? Okay. Jadi lupa dah cerita pasal. Okey, benda yang bergerak kat langit ni pada waktu malam ni memerlukan kita sebagai seorang yang sebagai seorang hamba Allah untuk pandang ke langit. Kerana dalam Quran pun sebut surah Al-Imran ayat 190 kan, di mana sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda kebesaran, keluasan rahmat Allah SWT. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang berakal. Kalau kita perhatikan, saya suka guna ayat tu pasal dia melibatkan 4 benda je. Kejadian langit, bumi, siang dan malam. Dia tidak menceritakan berkenaan dengan bintang meletup, supernova, galaksi. Tak ada istilah yang pelik-pelik dekat situ. Dia hanya menggunakan 4 istilah yang mudah kita faham. Langit dan bumi. Kita selalu tengok langit. Kan kita banyak tengok langit berbanding tengok langit-langit kita. Kan? Jadi itu satu. Langit tu memang free, percuma.
Siapa-siapa tak perlu bayar, tak payah masuk duit nak tengok langit. Memang dah nampak langit. Bumi, kita nampak bumi sekeliling kita tiap-tiap hari. Kemudian malam dan siang. Setiap daripada kita memang mengalami malam dan siang. 4 benda ni merupakan satu benda yang amat simple. Tetapi walaupun simple dan mudah, dia mempunyai satu rahsia, satu pengajaran yang baik, pengajaran yang amat besar, iaitu kebesaran, keluasan rahmat Allah SWT. Tapi dengan syarat dia apa? Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berfikir. Kita kena fikir sikit, kena belajar lebih sikit, jangan malas kan? Itu sebabnya bila kalau katakan orang yang kadang-kadang orang yang penggemar tengok bintang ni, okay, ada beberapa jenis. Kalau saya pernah jumpa dengan ada komuniti di luar negara, okay, yang bukan Islam, dia tengok langit, dia kagum dengan keindahan langit, tapi setakat tu je. Dia punya end point itu adalah setakat dia kagum cantik. Tapi bagi kita, kita ada extra, kita ada lebih, kita ada dia punya bonus point itu. Kita kagum cantik, kenapa dia kagum cantik? Kenapa benda itu cantik? Kenapa benda itu susun macam tu? Mesti ada sebab-sebab dia, mesti ada yang menyusun dia. Jadi kejadian langit ni merupakan satu kejadian yang kalau kita fikir sikit, kita akan dapati itu merupakan satu bukti Allah, kekuasaan Allah SWT. Sebagai contoh, gerhana matahari. Yang berlaku kali terakhir dekat Malaysia, gerhana matahari penuh siang jadi malam. Okay. Siapa yang ingat tahun 95, dekat Sabah, dekat Kudat Sabah, dekat Semenanjung tak nampak. Ketika itu siang jadi malam. Bayangkan dengan terang menderang macam ni, dia tiba-tiba dia macam orang tutup lampu serentak, jadi gelap macam pukul 8 malam. Jadi kejadian itu berlaku melibatkan 3 jasad yang yang berbeza-beza saiz dan jarak yang berbeza-beza, iaitu bumi, bulan dan matahari. Cuba kita bayangkan, bumi kalau kita kecilkan saiz bumi ni besar kepala saya, katakan. Bulan tu akan besar genggam tangan saya ni, 1/4 kepala ni. Maknanya bulan adalah 1/4 daripada bumi. Okay. Kalau kita nak nisbahkan bumi dan dia kecil dekat macam tu, katakan kita suruh seorang berdiri kat sini, okey, agak-agak kalau bumi kat sini, berapa jauh bulan kalau kita nak letak, kan? Selalu saya buat aktiviti ni dengan bengkel sekolah. Kalau kat masjid ni macam lain macam pula nak buat kan, jangan buat lah kan. Jadi seorang berdiri kat situ, lepas tu kadang-kadang saya suruh student tu, okey, jalan berapa langkah, dia akan melangkah, okey, 5 langkah, yang seorang jadi bulan, dia tunjuk nombor dekat kawan dia tu, ini bulan. Lepas tu saya suruh teka, adakah ini jarak bumi ke bulan? Dia kata, ada yang kata ya, ada yang kata jauh lagi. Jauh macam mana? Saya suruh langkah lagi, 10 langkah. Ya ke? Jauh lagi. 15 langkah. Bukan. 20 langkah. Bukan. 25 langkah. Maknanya bumi, katakan tiang ni bumi, bulan akan terletak lebih kurang dekat tiang yang kedua tu, dekat tu, dekat pintu sana tu. Itu bulan. Matahari dekat mana? 25 km lagi jauh ke belakang. Tapi dalam keadaan yang macam tu, ketika gerhana matahari penuh, boleh tersusun cantik. 3 jasad ni, ngam-ngam bulan yang kecil besar genggam tangan ni boleh tutup matahari yang 400 kali ganda lagi besar daripada bulan ni. Tutup ngam-ngam, dia bukan tutup penuh, dia ngam-ngam cantik sama satu bulatan ketika gerhana matahari penuh. Jadi kalau kita tak fikir daripada sudut keimanan kita akan dapat lihat benda tu sebagai cantik lah. Dan bila saya pergi tahun lepas, saya pergi ke Amerika Syarikat tengok gerhana matahari dekat sana 2017. Mak Saleh ni dia orang menjerit-jerit lah. Oh kan, gerhana oh wonderful. Oh nah, macam tu je kan. Dia duduk sebelah kita. Kita rekod video tu dengar suara dia je. Kan? Tapi bila saya lihat gerhana matahari tu, gerhana matahari dekat Amerika tu adalah gerhana matahari yang kelima saya tengok. Setiap kali saya tengok, saya rasa sebab. Bila saya nak rekod balik muka saya nak buat macam dokumentari lah, penerangan. Jadi macam dokumentari kan, kita nak cakapkan gini gerhana dah gelap kan. Tapi bila dah habis gerhana tu, saya tak mampu nak bercakap, nak menceritakan kembali apa yang berlaku tadi tu. Hilang suara kat tekak. Terasa Masya Allah, kagum dan hebatnya bila Allah boleh tutup matahari yang hebat tu, boleh tutup dengan satu benda yang kecil, iaitu bulan, boleh jadi sekejap gelap dalam masa 2 minit, 3 minit. Jadi itu merupakan satu kejadian langit. Fenomena langit. Jadi bila kita perhatikan benda tu semua berlaku di angkasa lepas, jasad-jasad yang berada dekat angkasa lepas, dan Nabi kita telah dimikrajkan ke mana? Sidratul Muntaha, lagi tinggi daripada langit ketujuh. Dan di sini kita kena fikir dan kita kena faham
daripada sudut kiraan sains, saiz alam semesta ni macam mana. Ini bab ni dia kena pening sikit. Kita tadi Syedi boleh beritahu kan, kelajuan cahaya, satu zarah cahaya ni dia bergerak laju dia adalah 300,000 km sesaat. Kalau kita tanya orang, laju tak? Laju. Dia angguk laju lah kan. Laju macam mana? Laju sangat. Kan? Tapi laju sangat tu macam mana? Tak boleh nak bayangkan. Laju gila. Laju gila. Gila kan? Tapi tu pun tak boleh nak menceritakan macam mana. Tapi kalaulah kita cuba bayangkan, kita punya kereta kita, minyak dah habis. RON 95 dah habis, RON 97 dah habis, diesel dah habis. Tapi kita nak jalan. Tengok-tengok kiri kanan, ada satu botol, dalam tu ada cahaya. Kita ambil botol tu, kita isi cahaya sebagai minyak dalam kereta kita. Lepas tu kita pun masuk dalam kereta kita. Kebetulan pula kereta kita tu tak basuh sebulan, berhabuk. Kita pun seronok lah kan. Ada minyak, keduduk duduk, habuk keluar, kita terbesit. Bila terbesit, kaki kita terpijak minyak kereta kita tu selama 1 saat. Terpijak, tak sengaja pun. Terpijak 1 saat minyak kereta kita tu, kereta kita dah bergerak 7,5 kali keliling bumi dalam masa 1 saat. Itulah laju cahaya. Andai kata kereta kita tu kita boleh isi minyak tu cahaya, dalam 1 saat kereta kita tu dah bergerak keliling bumi 7,5 kali. Laju 1 saat. dalam 1 saat. Jadi bila disebutkan burak adalah satu kenderaan yang Nabi naik yang laju dia adalah seperti kelajuan cahaya. Tapi burak tu adalah perkataan jamak kan. Dia bukan mufrad. Mufradnya al-barku kan. Barku. Jadi maknanya dia adalah berkali-kali ganda lagi laju daripada cahaya. Jadi kalau kita nak nisbahkan burak tu bergerak selaju cahaya, tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Daripada sudut sains, benda yang paling laju yang kita tahu sekarang adalah cahaya. Tapi kita tahu Isra' dan Mi'raj ni ada satu mukjizat. Benda yang kita tak boleh explain dalam bentuk sains. Memang tak boleh explain. Jadi bila kita perhatikan burak tu berkali-kali ganda laju daripada cahaya, macam mana kita nak bayangkan? Jadi satu cara yang kita boleh buat, kita buat perbandingan. Kita tahu burak tu laju. Kita buat perbandingan dengan apa yang ada dekat sekeliling kita. Baru kita akan dapat lihat betapa hebatnya Isra' dan Mi'raj tu. Sebagai contoh, cahaya yang tadi tu, yang bergerak 300,000 km sesaat, yang bergerak dalam 1 second 7,5 kali keliling bumi. Okay. Dalam keadaan laju tu, walaupun dia begitu laju macam tu, cahaya daripada matahari yang kita lihat setiap hari nak sampai kepada kita, matahari tu adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Yang kita tengok tu bukan matahari sekarang. Bukannya kalau katakan pagi esok pukul 8 pagi kita tengok matahari tu pukul 8 pagi. Bukan. Matahari yang kita tengok tu adalah cahaya dia 8 minit dulu. 8 minit dulu. Maknanya pukul 7.52 punya matahari yang baru kita nampak pada pukul 8 pagi. Bermaksud Ustaz, kalau kita lihat kan, sains di Amerika Syarikat mengagungkan kejayaan astronot dia ataupun angkasawan dia sampai ke bulan Ustaz. Adakah benda ni masuk akal? Walaupun yelah kita dah banyak tengok YouTube, ada yang membuktikan bahawa sebenarnya tak sampai manusia ke bulan. Sebenarnya saintis ataupun Amerika rasa tercabar dengan Rusia yang Yuri Gagarin, orang pertama keluar daripada atmosfer bumi ni. Jadi dia dakwa bahawa astronot dia kan, angkasawan dia, saya tak panggil angkasawan dia, angkasawan dia tu angkasawan dia tu sampai ke bulan. Adakah logik untuk sampai ke bulan dengan jarak yang daripada sudut teknologi, maknanya kalau itu daripada sudut kejuruteraan dan engineeringnya kan, roketnya dengan kemajuan, dengan kemampuan roket untuk menghantar objek daripada bumi ke angkasa lepas, memang kita boleh hantar benda di keluar bumi, tapi dalam keadaan yang amat susah payah kan. Maknanya nak pergi ke bulan ataupun nak menghantar, bukan setakat bulan saja, nak hantar angkasawan pergi ke stesen angkasa antarabangsa ISS, itu pun terpaksa menggunakan roket yang amat besar. Nak sampai kat sana mungkin beberapa hari baru sampai. Syekh Muzaffar 3 hari 3 hari sampai ke ISS. Duduk sana seminggu beraya kat sana, lepas tu balik kan. Jadi nak pergi situ pun susah. Nak hantar ke bulan pun memang susah. Nak hantar ke planet yang jauh-jauh tu pun memang susah. Jadi nak ke angkasa lepas ni merupakan satu ruang yang amat luas. Kalau kita nak sampai ke tempat yang dunia lain daripada kita pun mengambil masa dan mengambilkan teknologi yang amat
apa kata, tinggi dan bersusah payah. Memang susah. Okey, kalau gitu adakah Ustaz setuju, adakah Cik Syarif setuju tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, dia adakah dia memberi kesan kepada kajian sains ataupun macam contoh kita faham daripada ayat Allah SWT dalam surah Yasin. Sebelum ni sains dakwa kata matahari itu dia statik, dia tidak bergerak. Kan? Bila kita baca dalam Quran wasyamsu tajri limustaqarrin laha, rupa-rupanya matahari Allah gambarkan bahawa dia juga beredar pada orbitnya, dan akhirnya sains dia bersetuju tentang itu bahawa matahari juga dia beredar pada orbitnya, kan, pada orbitnya yang kita kira 365 hari untuk mengambil satu pusingan orbit cahaya orbit matahari itu, kan. Jadi adakah Cik Syarif setuju, maksudnya peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dia memberi kesan kepada pengkajian sains dan juga dari sudut ilmu sains? Silakan. Dia memberi kesan daripada sudut dia akan memberi kesan kepada orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, dia akan nampak dia sebagai satu yang tak masuk akal. Macam tadilah, kan? Satu yang tak logik. Kerana kalau bagi orang yang bukan Islam, dia akan menganggap benda yang paling laju adalah cahaya, dan tidak ada benda yang lagi laju daripada cahaya. Tidak mampu kita pergi keluar sana dengan kelajuan yang lebih laju daripada cahaya. Pasal walhal macam tadi kan, matahari 8 minit cahaya. Saya sambung sikit jadi, tak habis cerita lagi tu. Okay? Dia sebenarnya, okay, bila kita bercerita tentang Isra' Mi'raj, langit ketujuh, Sidratul Muntaha, pergi lepas Isyak balik sebelum-sebelum kata Islam, kurang daripada 12 jam, okay? Pergi balik. Tapi kalau dengan selaju cahaya, katakan kita naik roket selaju cahaya yang bergerak 300,000 km sesaat, kita nak terbang ke bintang yang paling dekat selepas matahari. Maknanya matahari, bintang kita, keliling tu ada banyak planet, Utarin, Zuhrah, Bumi, Marikh, semua-semua tu. Kemudian dekat luar, selepas daripada Pluto tu kosong, jumpa bintang yang pertama. Bintang pertama tu nama dia Rigil Kentaurus. Rigil, nama dia pelik sikit lah, kan, okay, bukan bahasa Arab lah tu. Rigil Kentaurus. Bintang tu, jarak dia kalau nak sampai dengan kelajuan cahaya, kita kena mengambil masa 4 tahun. 4 tahun kelajuan cahaya. Bagi dengan 1 second 300,000 km. Dengan kelajuan 300,000 km. Maknanya kita tengok bintang tu, sebenarnya bintang tu 4 tahun dulu. Bukan tahun 2018. Katakan malam ni kita nampak bintang tu, itu tahun bintang 2014. Cahaya dia baru sampai ke kita. Jadi kalau kita ada kawan kat sana, kita WhatsApp ke dia, jom getih. Kita set. 4 tahun baru sampai. Lepas tu dia reply, getih kat mana? Dia send. 4 tahun sampai ke kita. 8 tahun. Tempat biasa. 4 tahun lagi. 12 tahun. Tempat biasa mana? Duk gaduh ke situ je. Tak center-center nak getih kat mana. Pasal kelajuan cahaya pun mengambil masa 4 tahun. Itu bintang yang paling dekat. Belum lagi bintang yang kita nampak dekat sekeliling kita ni. Baru dalam, itu adalah bintang-bintang di dalam galaksi Bima Sakti. Dekat galaksi Bima Sakti ni ada 300 bilion bintang. Matahari hanya satu daripada 300 bilion bintang. Di luar Bima Sakti tu ada Bima Sakti orang lain. Ada galaksi lain yang masing-masing tu ada 300-400 bilion bintang. Belakang tu lagi ada lagi galaksi yang tak habis-habis. Sampai kan tempat yang paling jauh, benda yang paling jauh yang dapat kita lihat daripada bumi menggunakan teleskop yang paling kuat, jarak dia daripada bumi adalah cahaya yang kita lihat tu adalah cahaya 13.8 bilion tahun dulu. Itu benda yang paling jauh yang dapat kita lihat. Persoalannya, itu dah habis ke? Nak masuk langit kedua ke? Ataupun baru separuh ke? Kita tak tahu. Yang Allah bagi tunjuk kat kita, benda yang paling jauh 13.8 bilion tahun. Apa ada kat belakang tu? Kita tak mampu nak tahu. Jadi perjalanan, kalau kita kaitkan Isra' dan Mi'raj dengan logik sains, memang tak boleh. Tak boleh. Pasal dia merupakan satu mukjizat. Jadi kita kena beriman. Tapi kalau kita bandingkan dengan limitation kepada sains yang kita faham sekarang ni, kita akan dapat lihat betapa hebatnya Isra' dan Mi'raj tu. Sekarang Pak, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada apa yang Cik Syarif katakan tentang teori sains dan sebagainya, kita boleh ambil kesimpulan bahawa peristiwa Isra' dan Mi'raj ni bukan suatu perkara yang kita boleh fikir melalui akal ataupun suatu perkara yang kita boleh buktikan dengan sains. Dia adalah wahyu sebenarnya, ataupun suatu mukjizat, mukjizat yang Allah berikan. Sebab itu kita bincang pada malam ni, tajuknya ialah Isra' dan Mi'raj, anugerah teragung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tidak ada makhluk yang sampai ke
Sidratul Muntaha, walaupun ditemani oleh malaikat Jibril yang juga diciptakan daripada cahaya. Dan akhirnya sains juga membenarkan bahawa rupa-rupanya cahaya boleh belah badan manusia. Sebab ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj kita mana sebelum diisra'kan, Nabi juga dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dan ketika itu para ulama bersetuju bahawa dia tidak menggunakan alat untuk membelah dada Nabi SAW, tetapi tangan Jibril lah yang membelah dada Nabi SAW, yang mengeluarkan hati Nabi, kemudian dicuci dengan air zam-zam dan sebagainya, dibersihkan. Dan saintis dia mengakui bahawa rupa-rupanya cahaya ini boleh membelah badan manusia, yang akhirnya kita panggil sebagai laser. Dan ikut kajian sains pun, laser ini kalau kita belah badan manusia dengan laser, dia ada kebaikan. Dia pertama, dia tidak akan meninggalkan parut yang besar. Yang keduanya, dia lebih mudah sembuh. Dia tidak akan ada implikasi dengan penyakit-penyakit kuman dan sebagainya. Dan akhirnya disebut juga, sebab itu kita rujuk seorang ulama yang cendekiawan sangat hebat, Ibn Sina, kan? Dia menulis satu buku yang namanya Medan Sina, yang menghimpunkan tentang perubatan, tentang rawatan-rawatan dalam Islam, Medan Sina. Dan akhirnya orang barat ambil Medan Sina itu sebagai medicine. Medicine itu ialah ubat. Rupanya diambil, dicuri, dicedok daripada kitab yang telah dihimpunkan oleh seorang ulama, seorang cendekiawan, seorang yang sangat hebat, iaitu Ibn Sina, Medan Sina, yang akhirnya disebut sebagai medicine. Masya Allah, kan? Kalau kita rujuk, sebab itu saya sebut, kita ini sangat beruntung dan kita kena rasa syukur yang sangat tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah lahirkan kita, Allah cipta kita setelah mana kewafatan Nabi SAW. Saya selalu sebut benda ni. Kalaulah kita hidup pada zaman Nabi, dan ketika itu Nabi baru balik daripada Isra' dan Mi'raj, kan? Bawa balik Isra' dan Mi'raj. Nabi kata, aku bawa balik daripada Masjidil Aqsa, kan? Sedangkan perjalanan biasa Masjidil Aqsa dia memakan masa 40 hari 40 malam naik unta baru sampai ke Masjidil Aqsa, kan? Tapi bila Nabi cerita tentang Nabi baru balik hanya dalam satu malam, kalaulah kita hidup pada zaman itu, wallahu a'lam, kita geng Abu Jahal ke kita geng Sayyidina Abu Bakar? Abu Bakar pagi-pagi Abu Jahal datang jumpa dia. Dia kata, wahai sahabatku, dia kata, aku dengar cerita saudara kamu iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita dia bawa balik daripada Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Adakah kamu percaya, wahai sahabatku Abu Bakar? Lalu kata Abu Bakar, sedangkan syurga dan neraka yang diceritakan oleh Nabi SAW, aku percaya, yang aku tak lihat aku percaya. Ini kan pula suatu peristiwa yang berlaku di atas bumi yang nyata ini, pasti aku percaya. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Itu gelaran As-Siddiq, itu maksudnya yang maha benar, yang maha benar. Sayyidina Abu Bakar ni, dia punya benar sehingga perkara yang dia wajib berbohong pun dia tak berbohong. Dalam peristiwa hijrah Nabi dan dengan Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba terserempak dengan seorang Yahudi, kan? Dia tanya, siapa kat ini? Dia kata, dia penunjuk jalan yang benar. Faham orang Yahudi tu ialah dia ni guide ataupun penunjuk jalan daripada Mekah ini menuju ke Madinah. Tetapi yang dimaksudkan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah penunjuk jalan yang benar ialah dia Nabi yang menunjukkan kita jalan yang benar sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu As-Siddiqnya, itu As-Siddiqnya. Tapi masalahnya kita nama As-Siddiq jadi Siddiq. Nama As-Siddiq Sad dan Yaqub Siddiq panggil Siddiq, tu hilang tu As-Siddiqnya tu. Siddiq, minta maaf ya, ada nama Siddiq ini tak ada, kan? Siddiq lah yang kuat bohong. Masya-Allah. Siddiq lah yang kuat bohong namanya tu. Macam perempuan namanya Sabariyah, sabar, kan? Tapi dia lah yang paling pandai barat. Sebab panggilnya Sabariyah. Tu yang hilang ni makhraj huruf sad sebenarnya. Kan dia sudah tu. Okay. Jadi kalau kita rujuk, sebab itu saya sebut, kita ni kena rasa syukur pada Allah sebab kita ini datang ayat Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Isra ayat pertama. Datang surah yang tadi Cik Syarin baca tentang kebenaran siang dan malam, kebenaran tentang langit di luar sana, kan? Kita dan Ustaz Zul sebut daripada Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba. Tidak ada keraguan. Al-Quran ini tidak ada keraguan. Hudan lil muttaqin. Dia jadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ya, orang-orang yang percaya dengan perkara gaib, kan? Dan ini perkara gaib, perkara sama'iyat atau perkara yang kita hanya dengar melalui perkabaran daripada Al-Quran dan Nabi SAW.
kan kita tak boleh nak benarkan dari sudut logik akal kita, kan, dari sudut logik akal. Sebab itulah kita kena beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebut sekali lagi bahawa kita kena panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, kita lahir selepas mana kewafatan Nabi SAW. Kalau kita hidup pada zaman Nabi SAW, wallahu alam, takut-takut kita geng Abu Jahal, kan. Kalau saya sebut, saya bawa balik, saya daripada Johor tadi tolak dari Johor tadi pukul 8, tapi sini 8.30. Tuan-tuan percaya tak? Tak percaya. Confirm tak percaya. Confirm tak percaya, kan? Saya tadi keluar rumah, Imam Faiz kata, "Ustaz, cepat sampai Ustaz." Kata Isra Mi'raj, saya naik burak. Kata Isra Mi'raj, saya naik burak. Ya betul Ustaz. Tak, bukan burak, tapi buruk. Motor buruk saya kat luar tu. Saya tengok tadi hujan, lepas tu dah petang, cakap mesti jamnya. Tak apa, saya cakap saya naik motor lah. Betul hujan, sampai Sungai Besi hujan. Jubah ni buka, simpan dalam box motor, pakai raincoat, baju hujan sampai sini. Sebab saya tahu kalau saya naik kereta memang tak sampai. Memang tak sampai, kan. Sebab itulah, itu buruk saya tu. Motor buruk saya. Kadang-kadang orang kampung ni, dia letak nama anaknya bagus, kan, dia eja buruk, tapi sampai dekat polis yang ambil pendaftaran nama, dia eja BUROK, buruk. Jadi sampai sekarang orang panggil dia Encik Buruk sebab BUROK, buruk, kan. Sebenarnya bapak dia bagus, bapak dia niat nak letak nama buruk, kan, tapi ejaan orang ambil dulu BUROK, buruk. Itu yang Encik Buruk. Siapa nak letak nama anak buruk? Tak ada, kan. Tapi sebenarnya buraq itu dari sudut makhraj tu, insyaAllah. Jadi saya rasa kita tamatkan kita punya perkongsian pada malam ni, insyaAllah. Cuma sebagai kesimpulan, Ustaz, kalau Cik Syarif boleh simpulkan dari sudut sains ini, maksudnya ataupun kita boleh upas sedikit tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi itu berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ni, apa sebenarnya yang patut kita ambil? Ya, Isra Mi'raj ni anugerah tertinggi untuk Nabi SAW, ya, anugerah teragung untuk Nabi SAW. Tapi apa anugerah yang teragung untuk kita sebenarnya, yang patut kita ambil pegangan dan patutnya kita rasa ini anugerah yang patut kita pelihara? Silakan. Jadi kalau kita perhatikan, kita memang tak boleh, kita punya had kita adalah hanya mampu menjadi pengikut saja. Kita hanya boleh dapat mendengar saja. Kita tidak dapat mujizat itu sendiri. Jadi kalau kita perhatikan dari situ, adakah bermaksud kita kena berhenti belajar? Tidak. Kat mana kita kena terus belajar. Kerana kalau saya perhatikan, yang saya dapati bila berbincang dengan rakan-rakan saya, Isra dan Mi'raj ni secara tidak langsung dia menggalakkan kita memahati alam, memahati pergerakan alam, pergerakan objek-objek di langit, kerana dia melibatkan satu ruang ataupun dimensi yang amat luas. Bila kita bercerita dengan Isra dan Mi'raj itu merupakan satu perjalanan yang di luar langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, tujuh dan atas lagi. Itu merupakan satu ruang yang amat luas, dan itu merupakan satu kajian yang kita panggil sebagai ilmu falak, ilmu astronomi. Jadi ilmu falak dan astronomi ini secara tidak langsung dapat manfaat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, iaitu dengan menggalakkan orang belajar berkenaan dengan kejadian alam. Bila kita belajar dengan kejadian alam, kita akan dapat lihat limitation kita kat mana, dan kita akan dapat tahu bahawa ini merupakan jelas satu mukjizat yang memang Allah bagi pada Nabi, yang kita memang tak boleh buat apa-apa. Tapi kita yang boleh buat di sini adalah kita kena belajar bahawa alam yang Allah cipta ini sebenarnya adalah untuk kita perhati, dan bila kita perhati dan bila kita lihat, kita akan berfikir terhadap kebesaran Allah SWT. Dan bila kita berfikir terhadap kebesaran itu, kita akan mula berzikir, insya-Allah. Okey. Kalau kita lihat dalam peristiwa Isra Mi'raj yang paling besar sekali, satu anugerah yang Allah kirim pada kita, iaitu solat. Kan? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebelum Nabi balik ke muka bumi ini, Allah bekalkan pada Nabi SAW, kepada umat dia, ataupun Allah kirimkan satu hadiah yang teragung yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yang dibawa pulang kepada kita adalah solat. Solat ini adalah salah satu cara kita Isra dan Mi'raj sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya suka kaitkan dengan peristiwa Isra Mi'raj ni, dia saling tak tumpah macam peristiwa haji kita. Haji, kalau kita berjalan daripada bumi Malaysia ini, ya, kita kadang-kadang tak mampu untuk pergi ke orang yang kita tak mampu. Kadang-kadang kita tunggu nama giliran kita tak keluar-keluar, tiba-tiba dapat surat,
kita dipilih oleh tabung haji, kan, dan kita dipilih oleh Allah untuk jadi tetamunya pada itu. Jadi perjalanan kita daripada bumi Malaysia, ya kita berjalan dengan kapal terbang, tapi sebenarnya yang menjalankan kita daripada bumi Malaysia ini ke bumi Mekah, bumi Mekah, dia itu adalah Isra sebenarnya, satu perjalanan yang Allah jalankan. Bermaksud kalau kita dapat melaksanakan ibadah haji itu adalah sebenarnya anugerah yang Allah jalankan kita, Allah pilih kita sebagai tetamu, kan. Cuma kita tak mi'raj. Mi'raj maksudnya naik ke langit, tak mi'raj, kan? Bermaksud kita dapat sebahagian ataupun separuh daripada keistimewaan yang Allah beri pada Nabi SAW. Itu kita kena rasa syukur bila orang pergi suatu tempat ataupun luar negara, pergi ke London contohnya, balik dibelikan kita beg yang mahal, kan? Kita dah tak pertikai dah, maksudnya kau berapa hari kat London tak cerita dah, kita beg, oh Allah, LV pula tu, Masya Allah, kan. Kau tengok harganya ribu-ribu, kan. Allah, kita akan rasa, oh bestnya beg ni, sebab ini adalah hadiah daripada perjalanan kawan kita pergi London tu, dia hadiahkan kita beg. Macam tu juga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan Nabi SAW yang dikirim oleh Allah kepada kita ialah solat. Dan itu solat ni kita kena jaga, kena jaga, dan kita rasa syukur Allah berikan kita solat. Dan solat ni sebenarnya adalah suatu cara kita nak berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, cara kita berbual dengan Allah. Dalam hadis yang sahih, Nabi sebut bahawa bila mana kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebenarnya Allah menjawab, Hamadani Abdi, hamba-Ku memuji aku, kan. Dan bila kita mana sebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah kata aku Ar-Rahman Ar-Rahim. Bila kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah bagi engkau apa yang kamu minta, kan. Sebenarnya perbualan kita dengan Allah, kita meditasi, kita berdialog dengan Allah Ta'ala, kita berhubung dengan Allah, kan. Kita tak dapat Isra dan Mi'raj menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi kita dapat Isra dan Mi'raj melalui solat, kita boleh berhubung dengan Nabi, dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi insya-Allah saya mewakili Al-Fadhil Ustaz Zul yang terpaksa meninggalkan, sebab Ustaz Zul dia itulah orang yang sibuk ni, kan. Dia terlepas pandang dari sudut tarikh. Saya jumpa dia semalam, macam mana Ustaz, Allahu Akbar, dia dah telefon keramat sana, boleh tak cancel lain keramat ni, kan. Dia kata Ustaz tak boleh Ustaz, tak boleh cancel Ustaz, ni memang, kan, program besar juga, kan. Dia kata macam ni Ustaz, Allahu Akbar, Ustaz saya boleh tak cancel Al-Nur? Jangan. Kan orang yang menguruskan pun tak ada kat sini, kan. Haji Anwar pun belum sampai lagi, kan. Jadi saya tak tahu nak cancel ke mana, tapi tak apalah Ustaz datang je, kan. Ustaz datang, insya-Allah kongsi ilmu sedikit pada kita pun tak apa. Mudah-mudahan dengan ilmu tu dapat buka mata kita, buka minda kita. Dan insya-Allah Isra Mi'raj bukan tahun ni je, tahun depan insya-Allah. Dan tak salah untuk kita bincang Isra Mi'raj ni di luar Isra Mi'raj pun, di luar bulan Rajab pun, tak ada masalah, kita boleh bincang insya-Allah. Dari kesempatan masa, saya mewakili Fadil Ustaz Zul, mohon maaf atas terpaksa meninggalkan majlis dengan segera. Dan seterusnya saya ucapkan terima kasih kepada Encik Syarin. Dan Encik Syarin boleh tak, maksudnya kalau ada di kalangan jemaah kita yang nak pergi ke tempat balai tu, syarab untuk teropong yang nak tengok bintang yang 13.8 bilion tahun tu, yang nampak dilihat dengan teleskop tu, insya-Allah. Boleh insya-Allah. Rumah saya dekat Bandar Seri Damansara, dia bandar cerak. Tapi saya tak panggil bandar cerak, saya panggil dia loteng skodeng. Loteng skodeng. Skodeng tengok benda kat atas lah, tengok benda kat langit. Kalau nak datang boleh insya-Allah, tapi dia besar bilik je. Besar 13 kaki, darab 10, 4 kaki dalam lah. Kaki tinggi dah bagi. Dia tak dah besar sangat. Besar bilik insya-Allah. Ada teleskop kat sana, ada teropong-teropong dia. InsyaAllah kalau boleh, tapi janganlah bawa satu masjid ke sana. Terkejut orang kat situ, kan. Ataupun kita akan buat satu sesi nanti insya-Allah. InsyaAllah. Boleh disusun oleh Jawatankuasa Masjid insya-Allah. Kita bawa Cik Syarin dan teropongnya datang sini. Saya sebenarnya dah telefon dah Cik Syarin. Cik Syarin boleh tak bawa teropong datang sini? Ustaz, teropong saya besar Ustaz. Lepas tu saya seorang Ustaz. Lepas tu yang keduanya, dia kata saya daripada Pekan Ustaz. Ini pun berlari nak sampai ke Masjid An-Nur ni. Jadi dia kata minta maaf malam ni tak bawa, walaupun pada asalnya Cik Syarin cuba fikirkan macam mana cara nak bawa teropong tu, kan. Tapi insyaAllah jadi bukan terberhenti pada ni, insyaAllah kita akan bawa Cik Syarin dengan teropongnya. Dan kalau malam mengizinkan, malam tu kena tengok juga malam, kan. Takut ada awan tebal ke ataupun mendung ke, tak guna juga. Dia kalau dalam segi mufalak ni, kalau bila awan dah ada memang tak ada buat apa. Memang tak ada buat apa. Jadi ahli falak ni dia kena kesabaran, dia kena tinggi.
Dia tak boleh ada awalnya dia marah-marah. Tak boleh. Pasal itu adalah ketetapan Allah SWT. Memang Betul. tak boleh. Sebab itu ahli falak yang pergi tengok anak bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan, orang tak marah sangat kalau tak jumpa. Dia anak bulan Syawal tu orang marah kalau tak jumpa. Dia kata macam mana nak tengok mendung, mesti besok puasa lagi lah. Confirm dia kata, sebab mendung. Tak ada ke cara naikkan terbang ke, melepasi awan pergi teropong ke? Adakah sampai tahap tu kita kena Jadi kalau kita naik angkasa lepas tu memang boleh nak nampak anak bulannya. Tapi syaratnya kita bukan nak kena angkasa lepas. Kita kena berada pada permukaan bumi. Betul. Jadi maknanya berdasarkan pada kedudukan kita di bumi, kita nampak tak nampak. Kalau nak betul-betul nampak, kita keluar angkasa lepas tu memang boleh nampak. nampak kan? Jadi dia ada punya syarat-syarat dia. Tapi taklah sampai tahap tu Islam suruh kita pergi keluar daripada bumi ni, tengok anak bulan. Sekadar daripada muka bumi ni kita tengok tak nampak dah, tak apa, besok puasa terus insya-Allah. Dan puasa tu Allah nak berikan. Sayyidina Umar menangis ditinggalkan Ramadan. Kita pula tak sabar nak hari raya. Ni tak lama lagi hari raya ni, belum masuk lagi bulan Ramadan. Lagu raya dah keluar dah. Lagu raya dah keluar dah, insya-Allah kan. Terima kasih kepada Nazir serta ahli tata kuasa yang menganjurkan majlis yang sangat barakah ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini membuka minda kita dan seterusnya kita menjadi orang-orang yang beriman kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena tahu bahawa ayat Allah Subhanahu Wa Taala mukjizat yang paling tinggi yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Sebab pada kalimah ini, pada kalam Allah ini tersimpan 1000 rahsia yang perlu kita kaji dari sudut bahasanya, dari sudut sainsnya, dari sudut agamanya, supaya kita jadi orang-orang yang beriman insya-Allah. Sebab itu Allah kata innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang mukmin ini idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka, takut pada Allah. Wa idza tuliyat ayatuhu, bila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka, zadatuhum imana, akan bertambah keimanan mereka. Jadi peristiwa Isra Mi'raj Cik Sarif pun sebut tadi tidak dapat dibuktikan dengan sains. Jadi dengan ayat Allah kita beriman, akan bertambah keimanan kita insya-Allah. Jadi saya selaku moderator pada malam ini minta maaf atas kekurangan, atas perkara yang patutnya disampaikan tak berjaya kita sampaikan, dan insya-Allah mudah-mudahan keberkatan untuk kita semua dan kita menjadi insan yang beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran dan seterusnya, beriman pada Nabi SAW, dan akan meningkatkan keimanan kita. Jadi cukup sekadar itu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang atas kelemahan ilmu kami bertiga ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.